Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang dihormati guru pengajian am, rakan-rakan semua. Saya Nur Hidayah binti Yaakob akan membentangkan bab 5 struktur pemerintahan. Di bawah struktur pemerintahan ada subtopiknya iaitu 5.2 Dewan Undangan Negeri atau dikenali sebagai DUN, 5.3 Undang-Undang Bertulis dan 5.4 Badan Kehakiman. Saya akan mulakan dengan Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri atau dikenali sebagai DUN ialah badan perundangan yang tertinggi di peringkat negeri Malaysia. Terdiri daripada Ketua Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN. Ketua Negeri ini terdiri daripada Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertua Negeri, Sultan ataupun Raja. Sebagai Yang Tuan Besar adalah negeri bagi negeri 9 sahaja. Yang di-Pertua Negeri pula bagi negeri yang tiada Sultan. Atau dikenali sebagai, kalau nak tahu Yang di-Pertua Negeri ini dulu dilantik sebagai Gebino. Contohnya yang negeri tak ada Sultan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. ADUN dipilih melalui proses pilihan raya. Yang di-Pertua Negeri ataupun Sultan akan memanggil persidangan dari semasa ke semasa. ADUN akan dikekalkan selama 5 tahun jika tiada pembubaran dalam jangka masa yang terdekat. Okey, seterusnya fungsi Dewan Undangan Negeri. Pertama, meluluskan bajet tahunan negeri. Kalau macam yang fungsi DUN ni untuk meluluskan bajet tahunan dalam negeri dia je. Kalau macam yang parlimen tu untuk satu negara lah macam tu. Seterusnya, memeriksa akaun awam bagi memastikan wang yang dibelanjakan mengikut kelulusan negeri. Seterusnya, menjaga kedaulatan perlembagaan dan hak perlembagaan negeri serta rakyat. Seterusnya, memeriksa dan mengkritik dasar-dasar dan pelaksanaan rancangan-rancangan kerajaan. Seterusnya, saya akan pergi kepada undang-undang bertulis. Pertama, di Malaysia ada 4 jenis undang-undang bertulis. Iaitu pertama Akta, kedua Ordinan, ketiga Enakmen, keempat Perundangan Kecil ataupun Subsidiari. Okey, pertama Akta. Akta ialah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen selepas 11 hari bulan 9, 1959 sehingga hari ini. Maksudnya pada masa kini Malaysia menggunakan Akta. Okey, seterusnya Ordinan pula. Ordinan ialah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dari tahun 1948 sehingga 1959. Undang-undang persekutuan yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat. Undang-undang yang diluluskan oleh DUN Sarawak. Okey, yang sebelum kita menggunakan Akta, sebelum Malaysia menggunakan Akta, Ordinan telah wujud. Maksudnya negeri macam Sabah dan Sarawak digunakan Ordinan dulu. Sebelum Akta. Sebelum ni undang-undang tersebut diluluskan juga oleh Dewan Undangan Sabah. Tapi selepas tahun 1963 Sabah telah bertukar kepada Enakmen. Kita tengok kepada Enakmen pula. Okey, Enakmen ni undang-undang yang diluluskan oleh DUN Negeri Sabah bagi negeri undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri bagi negeri Sabah. Iaitu selepas, tak silap saya, pembentukan Malaysia. Tahun 16 September 1963. Seterusnya perundangan subsidiari ataupun kecil. Undang-undang yang dibuat oleh eksekutif di bawah kuasa yang diwakilkan kepada mereka oleh badan perundangan yang memberi kesan penuh kepada peruntukan. Contohnya Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 sebagai akta ibu memberi kuasa kepada menteri untuk membuat peraturan yang difikirkan perlu oleh menteri. Contoh peraturan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit 1988 adalah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Okey, Seterusnya, keistimewaan Dewan Undangan Negeri. Pertama, kesahan apa-apa prosiding di dalam Dewan Undangan mana-mana negeri tidaklah boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah.
Seterusnya, tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya semasa mengambil bahagian dalam prosiding Dewan Undangan Negeri, Dewan Undangan mana-mana negeri ataupun prosiding mana-mana jawatan kuasa. Tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mahkamah berkenaan dengan apa-apa yang disiarkan atau di bawah kuasa Dewan Undangan Negeri. Macam DUN ni keistimewaan dia sama macam parlimen lah. Dia macam tak boleh persoalkan apa-apa yang diorang bincangkan dalam parlimen. Macam tu. Seterusnya 5.4 iaitu Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Berdasarkan perkara 121 perlembagaan, Badan Kehakiman mempunyai kuasa dalam mendengar, menentukan perkara sivil dan jenayah. Selain itu, Badan Kehakiman juga mempunyai kuasa dalam menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan. Seterusnya, Ketua Kehakiman ialah Ketua Negara. Saya mengambil contoh Ketua Hakim Negara yang ada pada masa kini iaitu Yang Ahmad Arif, Datuk Tengku Maimun Tuan Mat. Datuk Tengku Maimun Tuan Mat ni beliau merupakan Ketua Hakim Negara yang berkuat kuasa mulai 2 Mei 2019. Sebelum beliau memegang jawatan Ketua Hakim Negara, beliau telah memegang beberapa jawatan dalam Badan Kehakiman iaitu Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dia bermula berkhidmat dalam bidang perundangan pada tahun 1982. Okey, saya akan tunjukkan video yang beliau dilantik. Wanita pertama yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara, Datuk Tengku Maimun Tuan Mat, menerima surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara pagi tadi di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pelantikan menggantikan Tan Sri Richard Malanjun berikutan persaraannya pada 12 April lalu. Sebelum ini menerusi kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri berdasarkan Fasal -1 Perkara 122B Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja memperkenan pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan itu sebagai Ketua Hakim Negara berkuat kuasa 2 Mei lalu. Datuk Tengku Maimun yang sebelum ini dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan pada 26 November tahun lalu juga pernah berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan dari 8 Januari hingga 25 November 2018. Bekas Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu juga pernah memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Shah Alam dari 5 September 2007 hingga 7 Januari 2013. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut hadir menyaksikan istiadat pengurniaan surat cara lantikan dan angkat sumpah jawatan Ketua Hakim Negara. Dalam banyak-banyak Ketua Hakim Negara, beliau merupakan Ketua Hakim Negara wanita pertama. Seterusnya, fungsi-fungsi Badan Kehakiman. Melindungi hak-hak asasi manusia daripada pencerobohan eksekutif, orang perseorangan ataupun orang tertentu. Seperti yang kita tahu, kalau kat Malaysia ni tak ada Badan Kehakiman, jadi tak ada siapa yang dapat menentukan maksudnya kes-kes yang ada dekat negara kita takkan selesai lah. Macam hak-hak asasi manusia kan. Contoh macam contoh Zahira kena bunuh, lepas tu family dia macam tak tahu siapa yang bunuh, tapi dia pergi kepada dia pergi buat report polis, lepas tu dia pergi buat report polis, lepas tu nanti akan ada prosedur-prosedur yang family dia keluarga dia kena ikutlah untuk melindungi hak-hak asasinya. Seterusnya, mempunyai kuasa mentafsir perlembagaan dan undang-undang dan mengisytiharkan sah atau tidak sah sebarang undang-undang ataupun tindakan. Badan Kehakiman ni macam
seperti yang kita tahu, Parlimen dia punya peranannya untuk membahaskan undang-undang. Tapi yang tentukan sah ataupun tak sah adalah Badan Kehakiman. Seterusnya menyemak undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Mengadili pertikaian antara pemerintah maupun sesama rakyat. Seterusnya. Okey, pelantikan hakim. Okey, ada 3 jenis pelantikan. Yang pertama, Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi, iaitu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, Hakim Mahkamah Seksyen dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi. Seterusnya, Magistrat iaitu wilayah persekutuan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Magistrat dan lain-lain oleh Ketua Negeri atas nasihat Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Kelayakan menjadi hakim. Pertama sekali, mestilah warga negara Malaysia, berumur lebih daripada 35 tahun, tempoh 10 tahun sebelum pelantikannya merupakan Peguam Mahkamah Persekutuan, Peguam Mahkamah Tinggi, anggota Suruhjaya Perkhidmatan dan Kehakiman dan Undang-Undang. Maksudnya, sebelum nak menjadi hakim tu, mereka perlu mempunyai pengalaman selama 10 tahun dalam mana-mana badan perundangan. Seterusnya, umur persaraan hakim telah dinaikkan daripada 65 kepada 66 tahun. Wang saraan hakim dibayar daripada kumpulan wang yang disatukan. Seterusnya, pentadbiran mahkamah diketuai oleh Ketua Pendaftar. Ketua Pentadbir dibantu oleh Pendaftar Mahkamah Rayuan, Pendaftar Mahkamah Tinggi, Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Pegawai lain terdiri daripada Ketua Pendaftar, Pegawai Pendaftar, Pentadbir dan pegawai lain. Fungsi Ketua Pendaftar adalah bertanggungjawab terhadap Ketua Hakim Negara. Okey, itu sahaja daripada saya. Ada soalan ke? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Akmal. Saya ada satu soalan. Adakah ahli Dewan Undangan Negeri adakah ada ahli Dewan Undangan Negeri boleh jadi ahli parlimen? Soalannya, adakah Dewan Undangan Negeri boleh menjadi ahli parlimen? Jawapannya, pada pendapat saya, boleh. Sebab Dewan Undangan Negeri ni kan memang daripada wakil negeri. Mereka membawa suara rakyat ke parlimen. Jadi mereka merupakan sebahagian daripada ahli parlimen. Sebagai daripada ahli parlimen. Pada pendapat saya lah. Betul tak? Betul kan? Betul kan? Adun boleh menjadi ahli parlimen, kan? Okey, jawapannya boleh. Ini tak ada masalah. Dia boleh bertanding sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri, dan juga dia boleh bertanding sebagai ahli parlimen di peringkat parlimen untuk wakil ke Dewan Rakyat. Contoh yang terdekat, kita boleh ambil contoh di Parlimen Kemaman, Dr. Samsuri. Dia adalah Menteri Besar, dia seorang adun, dan dia juga menjadi calon parlimen untuk pilihan raya kecil Kemaman baru-baru ni. Okey, terima kasih. Mereka 3 golongan yang terdiri daripada ketua negeri. Negeri yang di-Pertuan Besar dan Sultan. Okey, soalannya, jika seseorang ingin menjadi hakim, sekurang-kurangnya berapa tahunkah pengalaman yang beliau wajib ada dalam bidang kehakiman?
Jika seseorang ingin menjadi hakim, dia sekurang-kurangnya memerlukan pengalaman 10 tahun di bidang kehakiman. Oh, aku ni dulu. Oh, okey. Soalannya, berikan 3 fungsi badan kehakiman. Melindungi hak asasi rakyat, mentafsir undang-undang dengan mempunyai kuasa mentafsir perlembagaan dan undang-undang. Okey, soalannya enactment ialah undang-undang yang diluluskan oleh DUN bagi negeri Sabah dan Sarawak. Betul ke salah? Salah. Betul. Okey, nyatakan 2 fungsi DUN. 2 fungsi DUN menjaga kedaulatan perlembagaan dan meluluskan perbekalan. Okey. Soalannya, undang-undang yang manakah diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat? Soalan tu. Undang-undang yang diluluskan oleh YDPA semasa darurat ialah Ordinance.